28, 78. Kelebihan menghantar jenazah. Betul ya. Kelebihan menghantar jenazah. Siapa hantar jenazah sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Pahala satu qirat sebesar Jabal Uhud. Itu antara tanggungjawab kita, ya. Menghantar jenazah seorang muslim, menyembayangkannya, menghadiri upacara pengkebumiannya adalah dituntut dan akan diberikan pahala yang besar. Di antara hak muslim dengan muslim ialah kalau mati kita iring jenazah dia. Ya, diiring jenazah. Bagi siapa? Laki-laki. Jangan kau keliru kau dengar baca ni semua perempuan pun nak ikut. Tak boleh. Ziarah kubur dengan mengiring jenazah lain. Ziarah kubur tu dah besok lusa dia dah meninggal ke setahun 2 tahun, orang perempuan nak ziarah harus harus kubur bapak dia ke gitu. Tapi iring jenazah pengkebumian tu lain, perempuan tak boleh hadir. Perempuan tak boleh hadir. Dalam mazhab Syafi'i kita hukumnya makruh tahrim, makruh yang cela, yang hampir kepada haram. Dalam mazhab Hanafi hukumnya haram. Dalam mazhab kita hukumnya makruh tahrim dengan syarat. Kalau perempuan itu tak dilihat oleh laki-laki, cukup jauh, dia pun tak nampak laki-laki, laki-laki pun tak nampak dia, tak ada kecoh. Kalau laki-laki boleh nampak dia, tengok muka dia, kesat air mata, orang nak angkat papan long, tumpang kat jar, apa lagi dia menangis-nangis, itu bukan makruh tahrim, haram. Sampai orang boleh tengok dia semua begitu, Allah, semua tu adalah bukan makruh tahrim, itu haram. Haram dia. Jadi perempuan yang jenazah tak boleh. Laki-laki memang dituntut untuk iring jenazah, ya. Perempuan tak boleh, ya. Ada sebuah hadis mengatakan inna man syayya'a janazata muslim hatta yusalla 'alaiha kana lahu qiratun minal ajr fa in baqiya ma'aha hatta dafanaha kana lahu qiratan wal qiratu mithlu Jabal Uhud. Sesungguhnya orang yang menghantar jenazah seorang muslim hingga dapat menyembahyangkannya mendapat satu pahala satu qirat, dan jika ia tunggu hingga jenazah itu dikebumikan ia mendapat pahala 2 qirat, dan setiap satu qirat besarnya seumpama Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kita sembahyang jenazah pahalanya 1 qirat. Ikut pergi kubur lagi 1 qirat, jadi 2 qirat. Pahala besar. Iring jenazah tak boleh tidak, kena ada orang mati kita pergi kubur. Tentang sembahyang jenazah ni, tak mati-mati pula orang kampung ni. Aku ni nak pahala besar. Berapa 2-3 bulan tak satu orang mati, cepatlah mati umpamanya. Jangan kau tunggu nak akan minta nak pahala besar. Kalau dah ada kematian, jangan kau lepaskan sembahyang. Yang ada orang tahan, tuan-tuan kita sembahyangkan jenazah, tahan dia tak sembahyang, kan duduk bual-bual isap rokok kat bawah. Cela. Tak bagus. Dan tambahan rugi. Kita pula boleh sembahyang jenazah hari-hari. Macam mana? Sembahyang gaib. Sembahyang gaib tu fardu kifayah tau, bukan sunat tau. Bukan sembahyang sunat gaib. Sembahyang gaib tu fardu kifayah juga. Cuma mayatnya tak ada. Sembahyang gaib. Sembahyang gaib boleh dibuat kalau mayat tu tak ada depan kita, dengan syarat jauh. Jauhnya tu sama, ada 2 marhalah, ataupun kalau tak 2 marhalah pun payah kita nak pergi. Macam antara orang JB dengan orang Singapura, kan tak mudah nak pergi, walaupun seberang saja, tak mudah nak pergi. Dan ketika dia meninggal itu kita tidak ada di situ, kita tak dapat kat orang kampung kita meninggal, kita tak tunggu, tak sembahyangkan jenazah dia. Kita dah balik Melaka baru kita nak sembahyang gaib dengan dia. Tak boleh. Kalau ada peluang kena lepaskan peluang, tak boleh. Dengan syarat lagi lah mayat tu dah dimandikan. Sebab mayat kalau tak mandi tak sembahyang. Mayat tu dah dimandikan. Senang cerita kalau dia dah dikebumikan kita boleh. Dengan ini diketahui kita boleh sembahyang atas siapa saja yang bukan orang kampung kita. Dan yang eloknya sebelum mayat tu hancur, pecah, sebelum 10 hari kata ulama. Sebelum, ada mengatakan sebelum seminggu, ada mengatakan sebelum 10 hari. 10 hari ya, belum 10 hari mayat masih utuh juga ya, masih utuh juga. Okey, sembahyang jenazah, sembahyang gaib. Jadi kita nak sembahyang siapa saja yang mati pada hari ini.
Maka itu menjadi amalan orang saleh. Kalau tidak hari-hari pun kita buat, seminggu sekali kita buat. Saja aku sembahyang gaib atas sekalian yang sah disembahyangkan. Iaitu apa? Ini meru. Kita sembahyang untuk orang Mining, untuk orang Kedah, untuk orang Johor, untuk orang Melaka, untuk orang Siberia, untuk orang Czechoslovakia, untuk orang Tiongkok. Kan banyak orang mati. Dalam seminggu-seminggu ini kan ramai orang meninggal dunia. Saja aku sembahyang atas jenazah yang sah disembahyangkan kerana Allah, 4 takbir, fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Berapa banyak aku dapat sembahyang? Satu orang satu qirat. Kalau kau rajin, saja aku kata Ustaz Daud Cengah, sembahyang jenazah ni tak susah, 4 kali kebas saja, tak ada rukuk pun. 4 kali kebas, Assalamualaikum, dah. 4 kali kebas, 2 kali toleh, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 2 kali, dah kan, bacalah. Begitu. Sembahyang. Kalau kau nak banyak sikit, saja aku sembahyang gaib atas orang Johor, satu aku sembahyang gaib orang Selangor, satu orang gaib orang Perlis, semua. Satu orang gaib orang Asia, satu orang gaib orang Afrika, umpamanya. Kata kau kalau kau rajin. Kalau tidak pun untuk semua umat Muhammad yang sah disembahyangkannya. Bayang kalau tak boleh buat hari-hari pun boleh. Lepas sembahyang witir malam, sembahyang gaib. Cuma amalan orang saleh. Paling pada tidak seminggu sekali, asal malam Jumaat saja sembahyang gaib. Berjemaah pun boleh. Saya mari kita sembahyang. Saja apa sembahyang atas sembahyang yang sah disembahyangkannya, atas jenazah yang sah disembahyangkannya. 4 takbir fardu kifayah kerana Allah, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Jadi sembahyang gaib. Kita pahalanya besar. Kita tunggu-tunggu orang kampung mati depan Haji Muzi depan. Kita tunggu-tunggu. Sembahyang gaib, jangan tak sembahyang gaib. Kita sembahyang mayat, apa mayat tu dapat kita dapat. Diterim, pernah satu orang hadir kebumian. Dia pergi pasar beli daging. Kemudian balik tengok orang angkat jenazah. Ada jenazah, ada Habib Fulan, tunggu. Daging tu masuk poket dia. Sembahyang main jenazah. Pas main jenazah balik, isteri bang apa lambat? Aku ada jenazah tadi. Mana daging? Ini daging. Masak, rebus. Dia rebus dagingnya berapa lama sampai air kering, angkat lagi, bukan kata nak masak, nak empuk, merah macam baru masuk tadi. Lancar. Masih mentah lagi. Masih merah. Sampai ke petang masih belum masak. Ketakutan dia. Tanya orang alim, tanya satu Habib gini, kau cerita aku, apa cerita kau? Aku hadir gini, kau hadir jenazah Habib Fulan, tentulah. Sebab siapa hadir jenazah, apa mayat tu dapat, kau dapat. Kita baca Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalju wal barq wa naqhi min al khataya kama yunqqa thawbul abyad min ad-nas. Wa abdil hudaran khairan min dahri wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min fitnat min azabil qabri wa min azabin nar. Minta pelihara daripada azab neraka. Habib bilang kalau kau sembahyang atas Habib ni, dan sembahyang Habib ni orang yang dikabul, maka kalau mayat itu bebas neraka, yang hadir pun semua bebas neraka, termasuk daging dalam poket kau. Jadi pula neraka tak boleh bakoi, dia kan pula api dunia. Jadi suka tingkau, kau nak makan mentah boleh, ataupun kau tanam saja. Dia tanam saja daging tu. Right, kalau sembahyang Jumaat, lepas sembahyang mayat, buat daging. Lepas tu tengok. Kalau daging tu boleh masak, maknanya apa? Kesian, bukan mayat tu, kau yang masih boleh dimasak. Begitu ya. Mayat tu kita harap pengampunan ya. Begitu. Jadi itu sembahyang mayat. Jangan tak sembahyang mayat. Dan jangan kita nak sembahyang mayat, kita tunggu-tunggu tak mati-mati pula orang kampung ni. Jangan pulanya ya. Hari-hari boleh sembahyang mayat. Betul tak? Ada orang mati tak satu hari? Kan banyak di sana sini. Tak tahu berapa ribu yang mati satu hari agaknya ya. Sembahyang. Ada suatu riwayat lain pula, inna man syayya'a janazata akhihi al-muslim amarallahu al-malaikata an tusyayya'a janazatahu wa tusalliya alaihi idza mat. Bahawa
bahwasanya siapa yang menghantar jenazah saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan memerintahkan pada malaikat untuk menghantar jenazahnya dan membayangkannya kelak apabila dia mati. Jadi kita iring jenazah orang, rajin iring jenazah orang, hadir sembahyang jenazah orang. Kalau kita mati nanti malaikat akan iring jenazah kita, malaikat akan sembahyang atas kita. Untung tuan-tuan sekalian, jangan tidak buat ni. Kalau tarim tu tengok orang meninggal dia Hadramaut dia, macam kita nak bilang lah, hey mayat kau bangun kasih aku baring sini. Punya iri hati kita tengok orang beribu yang iring jenazah. Mereka iring jenazah masih pikul tau, tak naik kenderaan, pikul jauh-jauh, pikul pas tengah jalan. Orang Hadramaut semua dipegang syariat betul-betul ya. Kalau Habib-Habib yang ring tua-tua ni jalan, Habib Omar jalan. Kalau yang dah lagi Habib Masyur tak kuat, jalan sampai dalam setengah kilo ada jalan ke begitu, baru naik motor ke naik kereta ke, tapi jalan. Nanti lagi dekat dengan situ turun lagi, jalan lagi sambung sampai kubur. Mereka jalan iring jenazah, iring jenazah. Baik, jangan tidak iring jenazah. Kadang-kadang kita ada kematian pun kita malas tak iring jenazah. Sayang ya. Peluang untuk siapa? Untuk kita sebetulnya ya. Mengurus mayat hendaklah disegerakan agar pengkebumiannya dapat pula dipercepatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'atil janazatu wahtamalaha ar-rijal fa in kanat salihatan qalat qaddimuni fa in kanat ghaira salihah qalat ya wailata ila aina tadhhabuna bi." Apabila pengurusan jenazah telah selesai dan ia sedang dipikul orang ramai ke kubur, maka seandainya ia orang yang saleh, ia akan berkata, segerakanlah aku. Tetapi seandainya dia orang yang bukan saleh, Nabi tak nak bilang orang jahat pun ya, Nabi bilang bukan saleh saja ya. Dia akan berkata, celaka aku, ke manakah mereka akan bawa aku? Sebab kalau Nabi bilang, satu lagi ada hadis Nabi bilang, kalau dia orang baik, lekas hantar dia pergi kubur. Kalau dia orang jahat, bikin apa kau nak pikul dia lama-lama? Hantar dia juga. Begitu ya. Hantar akan mayat pergi kubur. Kepemuliaan ni kena segerakan. Ini kita nak minta. Saya tak tahu di sini bagaimana caranya. Maksud segerakan bukan itu jam mati, itu jam juga kau mandikan, itu jam juga kau kebumikan. Bukan. Yang ada orang bilang, tak boleh lebih daripada 2 waktu. Maksud 2 waktu tu bukan 2 waktu mati zuhur, asar kena ke bumi, mati asar, maghrib kena ke bumi. Bukan. Maksud 2 waktu tu 2 musim, 24 jam, siang dan malam. Jangan lebih. Kalau mati siang, kebumikanlah besok pagi sebelum tunggu petang waktu itu. Sedang cakap 24 jam, itu maksudnya ya. Kenapa bukan kita bilang bukan segera-segerakan? Kenapa tidak segera-segerakan? Rasulullah 3 hari. Kita tak sampai 3 hari. Kita kena lebih daripada itu. Sebab Rasulullah mayat tak berubah. Na'udzubillah, tak busuk langsung, bahkan tak berubah Nabi kita ya. Bertambah harum ada. Tetapi kalau untuk kita semua, kenapa tak begitu segerakan? Sebab ada bab iring jenazah, ada bab sembahyang mayat, ada bab hak mukmin antara muslim dengan muslim hadir kematiannya. Habis kalau begitu mati baru kasih tahu aku nak datang, dah angkat dah. Mana sempat kita nak tunaikan? Tunggu, kasih tahu orang ramai. Kasih tahu di masjid-masjid biar diiklankan, bukan untuk bangga, biar orang suka nak sembahyangkan dia. Tunggu ahli kerabat yang dari jauh boleh datang. Senang cerita siapa? Kalau adik anak-anak dia, walau dari jauh tunggu ya. Walau lebih 24 jam tunggu, asal mayat tak rosak. Dan kau jangan bilang ini dah sakit lama dia belum mati tak busuk. Dia dah mati saja baru kira. Kecuali mayat uzur, bakar ke, mati lemas dah 3-4 hari itu kan, itu tak boleh tidaklah kan, takut dia jadi aib. Dengan segera. Ini baru meninggal, kasih kesempatan. Senang cakap, siapa yang datang meraihkan dia, kalau dia ada keraian, orang tu ditunggu untuk dia punya akhirnya bela sungkawa dia. Kena datang. Seperti siapa? Kalau dia kenduri kahwin, dipanggil siapa? Besan-besan dia, sepupu dia tidak, kawan dia. Orang ni perlu ditunggu. Senang cakaplah, kalau istilah kita, orang KL sempat balik Batu Pahat. Lama tak? 2-3 jam boleh sampai. Kan sempat juga kan? Sempat juga orang atur gitu. Jadi kalau datang dia meninggal, dapat tahu datang ke bumi. Dan ke bumi mayat boleh malam tak boleh malam.
Kebumian malam, kebumian siang tidak ada beza dalam sudut makro tak makronya. Cuma afdal siang. Kenapa afdal siang? Sebab malam gelap, kau kena suluh, kau kena lampu. Betul tak? Satu lagi, orang tak selesa berada di tanah kubur pada waktu malam. Kita datang action lah, Pak Imam datang, orang dah ramai, dah bentangkan tikar, kita duduk. Yang awal datang tu macam mana? Gelap-gelap, dia baru pasang lampu, baru pasang bateri, pasang apa sendiri. Dan dia gulung, dia gulung wayar sampai tersanung-sanung batu nisan. Dah mati lampu dia las. Apa kan orang ke tanah kubur malam-malam kan tak selera hati kan. Jadi takut kerjanya jadi kalang kabut. Jadi kalau siang tak perlu lampu dan siang tak perlu orang tak ada rasa takut, selesa. Tarim ke bumi 2 waktu saja, lepas subuh ataupun lepas asar. Kalau mati siang, mati malam, besok pagi subuh. Kalau mati pagi begitu ataupun maka ke bumi asar. Dia punya ke bumi dua waktu saja, asar sama lepas subuh. Begitu ya, terang lepas isyraq mereka bawa jenazah. Begitu ya. Tunggu, jangan tak tunggu. Syekh Umar Khatib dulu sebut, kalau orang datang anaknya dari jauh, dari England, sudah ada tiket, sudah naik flight, boleh datang. Tunggu. Di antara yang dia bilang boleh tunggu ialah pulangan ahli keluarganya yang terdekat. Bapak dia, mak dia, tunggu. Lagi nak uruskan jenazah. Seperti hospital nak periksa mayat ini macam mana matinya apa semua. Seperti harus lambatkan sikit. Kenapa? Tunggu salat Jumaat. Dia meninggal semalam, hari Khamis, pukul 10 pagi. Kalau dah ke bumi, dah ke bumi. Tapi kata kalau kita bawa tunggu sampai hari Jumaat yang sembahyang beribu, bawa pergi masjid negeri pulaknya. Kalau di Singapura tu bawa pergi Masjid Sultan pulaknya, beribu yang sembahyangkan dia. 40 orang sembahyangkan saja, terampun dosa mayat ini. Maka beri ramai. Harus. Semua tu harus. Asal jangan mayat dah rosak, kita katakan tadi ya. Jangan lama sangat kita tunggu. Semua tu masih harus. Masih harus. Jadi yang tak boleh, yang maksud melambatkan mayat ialah apa? Semua tengok Nabi cakap ya, iza udiatil janazah, apabila dah diselenggarakan. Belum diselenggarakan, surat menyurat belum habis. Belum diselenggarakan ataupun belum siap urusan itu dan ini, boleh tunggu. Bermakna ini dah beres, termasuk dah selenggarakan yang patut ziarah sudah ziarah semuanya. Cuma kenapa sayang nak lepaskan? Boleh kita angkat jenazah sekarang? Nantilah penghabisan hari dia kat rumah ni, nantilah. Okeylah. Lepas dah 1 jam, boleh kak kita bawa arwahnya ni, kita sempurnakan sampainya hati awak, nanti sekejap lah, tunggu. Tu boleh tunggu. Kau tinggal belikan kuaci dengan air kotak. Jadi senanglah. Kan kalau tunggu jenazah lama-lama kena makan kuaci kan. Kalau jenazah sampai tunggu berhari-hari kena makan kuaci, kena minum air kotak gitu kan. Kalau kau nak tunggu berhari-hari boleh siapkan kuaci dengan air kotak. Jadi samalah. Begitu ya. Jadi kalau orang Islam kita tak boleh begitu ya. Maksud segeranya itu ialah jangan sampai mayat berubah. Maksud segera itu apa? Yang patut dah ziarah, perkelengkapan sudah cukup, buat semua dah bikin semua, belum nak tanam pasal apa? Sayang, kesian nanti, tak nak lepaskan, berat. Itu jangan, itu tak bagus ya. Terlampau segera yang orang kebangetan tau. Rahu dia meninggal, kita tengah kat pekan, dah balik dah ke bumi. Tak kasih can orang tunggu. Dan dia pun tunggu, berapa ramai orang yang boleh sembahyangkan dia. Semua datang dah tak ada jenazah lagi. Allah. Dan orang yang nak mengendalikan pun kau ingat dia, kita tak ada orang, tak ada gini, tak ada gitu. Tak boleh. Walau orang kampung baik, walau servis berbayar baik sekalipun, kau kena ingat, ini orang mati seumur hidup sekali lah tu dia mati. Ahli keluarga dia perlu. Kita tak ada orang yang nak urus itu, nak urus ini. Cari orang yang lain boleh urus. Kau tak boleh urus, orang lain urus. Nak cepat bereskan kerja kau, nak segerakan dia. Tak boleh ya. Kena segera. Segera, tapi maksud segera tu kita kena faham. Bukan bermakna immediately, serta-merta, putus nyawa itu jam juga engkau mandi, engkau kafan, engkau ke bumi. Bukan ketika itu. Tetapi maksud segera ialah jangan menunggu tanpa ada keperluan. Itu maksud segeranya ya, segera mengendalikan dia.
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, asri'u bil janazati fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takun siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Percepatkanlah pengurusan jenazah. Jika dia dari jiwa yang saleh, maka adalah baik kamu menyegerakannya ke kubur, biar lekas masuk dalam nikmat Allah Ta'ala. Jika ia selain daripada itu, tengok ya, Nabi tak nak sebut orang jahat ya, Nabi sebut selain pada itu ya. Nabi punya sayang dengan umatnya ya. Kalau Nabi bilang sebut jahat, dia akan jadi jahat tau. Selain daripada itu, maka adalah ia satu bencana yang kamu hindarkannya daripada atas bahu kamu. Kau pergi pikul dia, nak bikin apa lama-lama, tanggungjawab, lekas masukkan dalam kubur. Begitu ya maksudnya. Seorang mayat itu akan merasakan dan mengenali siapa-siapa yang memandikannya, mengkafankannya, menurunkannya ke liang kubur. Dia tahu siapa yang memandikannya, kafankannya, apa semua dia tahu. Buat begitu apa semua, dia tahu hal-hal dia semua. Mayat, dia lebih faham. Dia tengok kita, dia tengok siapa yang kendalikan dia, semua dia tahu. Ada suatu riwayat mengatakan bahawa roh si mati itu berada dalam genggaman malaikat yang mengiring jenazah itu. Dan berjalan bersama-sama orang ramai di situ, mendengar apa-apa yang dikatakan untuk dia, dan sama ada dari perkara yang baik maupun perkara yang jahat. Dia dengar orang cakap, orang puji aku rupanya, orang sayang aku, ramai orang tangisi aku pasal sedih kehilangan aku. Banyak orang sebut aku baik, satu orang sebut baik, rahmat turun. Rupanya orang benci aku rupanya. Mereka cakap begini, dia nampak muka orang, konon-konon doakan dia, tapi mukanya tengok dah matilah dia, baguslah umpamanya ya. Dia tengok reaksi orang, dia tahu banyaknya yang suka aku mati, banyaknya yang menyampah dengan aku. Allah, begitu. Dia tahu orang saudara mara dia pun cakap mengenai dia semua, dia tahu orang mati dia, dia tahu orang jenazah, orang tengok ya. Baik, diikut dia tengok. Ketika orang ke bumi, orang ketika orang mandikan, kafankan semua, dia kat mana? Putus nyawa saja. Setiap orang mukmin putus nyawa, Jibril datang. Kecuali orang yang mati dalam hadas besar, Jibril tak datang. Melainkan kalau dia sempat ambil wuduk dahulu. Apabila Jibril datang, syaitan dengan kuncu-kuncunya tak boleh hampir untuk menggoda. Akhir hayat punya godaan. Kita baca dalam arti atas, bila mihnatin walam tihan, tanpa ujian dan juga segala cabaran-cabaran, maknanya mati dengan mudah tanpa ujian. Kalau Jibril datang bersama dengan dia 500 malaikat, dua baris, 250 standby tunggu roh ni keluar. Setiap satu pegang sejambak daripada daun selasih jannah, baunya harum. Begitu roh tu dicabut nyawa oleh Israel, keluar dibawa oleh malaikat. Maka setiap malaikat yang mengiringi tadi ucap puji. Satu malaikat lain puji sampai 500 pujian malaikat puji. Kalau dia baik, rohnya tu dikafan dahulu dengan kain putih, dibawa oleh burung putih, malaikat berbentuk burung. Kalau dia jahat, dibungkus dengan kain hitam, dibawa oleh malaikat yang warna hijau gelap, dibawa mana? Naik satu langit. Roh dan lain. Wa yasalunaka 'anir roh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh, katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Dia naik berapa cepat dia boleh naik, berapa tinggi naik satu langit reject, turun bawah balik. Baru turun balik itulah dia tunggu, dia nak dimasukkan dalam kubur balik ya. Ketika itu sampailah dia satu tahap, Allah sapa dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu redha dan kamu diridai ya. Fadkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, itu nanti akhirat. Sambung ya. Ketika itu kau dengar itu Imam Ahli Habsyi, selagi kau belum dengar firman Allah Ta'ala ya ayyuhan nafsul mutmainnah, selagi itu kau janganlah nak tenang.
takut dan cemas dan bimbang senantiasa tentang kau punya khatimah. Begitu ya. Jadi mayat dibawa naik. Kemudian apabila dia dari atas turun bawah, malaikat pegang dia. Standby nak masukkan dia. Begitu malaikat jasad dia diletakkan atas keranda, diusung orang, sampailah jasad dia nak diletakkan atas liang lahat, dia disoal oleh Allah sendiri dengan 99 soalan. 99, belum soal kubur, 99. Wahai hamba aku lihat dalam dadamu kau pelajari macam-macam ilmu, tapi satu ilmu kau tak ada, ilmu mengenai aku. Ilmu mengenai Allah, tauhid, kenal Allah, buat apa-apa biar dipandang oleh Allah, ikhlas kerana Allah, redha dengan qada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, itu tak ada. Di soalnya awal mula tuan tengok ilmu mengenai Allah, kewujudan Allah, pemerhatian Allah, serah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, semua tu ilmu mengenai aku tak ada. Siap kalau begitu. Sampai dari itu orang telkin mayat, ya fulan bin fulanah. Kenapa bin mak dia? Sebab mak confirm, bapak belum confirm tau. Ingat ya, bapak belum tentu confirm tau. Takkan pula isterinya buat benda tak senonoh dengan orang lain. Kita tak tuduh, boleh jadi. Tak adalah, tak ada pun nasab boleh terputus tau. Sebab itu setengah-setengah sayyid orang sayyid kan mulia akhlaknya ya, tapi dia tak nak anak cucunya bangga kami sayyid ya. Bukan untuk kau dibanggakan tau. Habib Abdullah terus kalau dengan sayyid bangga-bangga nanti dia panggil, saya dengar awak suka cerita tentang kedudukan sayyid ya. Awak tahu tentang akhlak sayyid, tanggungjawab sayyid. Saya kira awak perhatikan itu lebih baik daripada awak sibuk nak sebut kami sayyid. Akhlak mereka tak kasih anak-anak cucu begitu. Memang mereka mulia, tapi itu tambah mulia lagi dengan tawaduknya. Subhanallah. Bahkan setengah sayyid mengatakan, kau jangan nak bangga-bangga, mungkin kau putus nasab. Maksud putus nasab tu apa tahu? Mungkin kau nak angkat anak orang depan aku bila, aku tak kasih tahu kau. Mungkin putus nasab, na'udzubillah yang kita katakan tadi. Mungkin putus nasab, boleh jadi tahu. Putus nasab tu macam mana tahu? Ketika Abah dengan Umi tengah bersama, sejurus sebelum menurunkan benih, Abah terbatal syahadat. Dia timbul ragu terhadap Allah. Jadi berlagu terhadap soal kubur ke apa. Begitu dia timbul ragu, batal syahadat. Ketika batal syahadat, benih pun jatuh. Batal syahadat kan batal Islamnya, batal nikahnya. Dan dia tak sedar. Ketika benih jatuh, ini sedang bukan isteri dia. Kenapa? Dia sudah batal syahadat. Kalau bukan isteri dia, boleh bin dengan dia tak? Kan putus nasab. Putus nasab. Kemudian lepas itu dia mandi, dia syahadat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, dan masuk Islam balik tanpa dia sedar. Hakikatnya ialah apa? Anak tu anak putus nasab. Kemungkinan tak? Lepas tu talqin ambil yang yakin, iaitu ibu. Ambil yang yakin, ambil ibu. Sebut talqin, sebut nama tu. Ada satu saya baca talqin, maaf dia, setengah orang-orang yang dalam bidang hiburan ini, dia berani tau, dia tak ada segan silu. Macam kita kan segan silu lagi kalau dengan ustaz-ustaz, pak imam tak berani nak tegur ke apa. Tapi setengah-setengah orang ni dia berani. Ada satu orang lah, dia berkecimpung dalam bidang hiburan, dia meninggal. Kawan dia pun orang hiburan juga. Dan kita baca talqin, dia ni best friend dia, tahu nama dia siapa, nama bapak dia pun tahu siapa. Kita baca talqin, ya fulan bin fulana. Dia ni menyampuk. Ada ustaz, ada orang tua, semua tak menyampuk. Dia ni menyampuk. Dia orang hiburan lah, dia cakap bin fulan, dia bilang. Pamannya lah kita bilang, wahai Abdurrahman bin Fatimah. Dia menyampuk, Abdurrahman bin Abdullah. Pamannya lah, namanya. Kita pedulikan dia. Wahai, kan pula ni 3 kali kita sebut, 3 kali ni nyampuk geramnya aku. Wahai Abdurrahman bin Fatimah bin Abdullah. Wahai Abdurrahman bin Fatimah bin Abdullah. Tengok dia, bin mak dia. Baru begitu. Bin mak dia. Okey, baru dia jawab. Dia kata, kepo kau ya. Orang itu apa, dengar dia dulu ya. 3 kali tegur, orang lain semua tak tegur, dia seorang tegur.
Bin Abdullah. Wah, pula 3 kali aku sebut. Wahai Abdurrahman bin Fatimah bin Abdullah. Wahai Abdurrahman bin Fatimah bin Abdullah. Apa? Dia bilang bin Abdullah bin Ma'dil. Okey. Gitu Allah. Macam-macam tu pengalaman kita dalam kita dah tua juga ya. Macam pengalaman tu berkendalikan mayat tu macam pesin orang ya. Orang dalam bidang ini dia kan tak segan-segan tampil depan orang joget buat kelakar kan macam-macam kan ya. Sampai kat depan kubur pun tak tahu nak segan. Allah. Apa terbuh. Kata-kata sibuk. Apa telkin mayat ya kita sebut ya. Apa fungsi telkin mayat? Untuk si mayat itu ataupun untuk yang hidup dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wahai fulan bin fulanah. Sepanggil terus malaikat masukkan roh dalam badan dia. Jasad dia balik. Wahai fulan bin fulanah, dia terus buka mata. Wahai fulan bin fulanah, dia duduk terus. Ketahuilah bahawasanya kau telah meninggalkan dunia. Ketahuilah bahawasanya kematianmu ini adalah benar. Sebab selama ni dia rasa masih mimpi tau. Betul ke? Kadang-kadang kita kan mimpi, aku mimpi mati macam betul, bangun berpeluh-peluh. Jadi dia sangka dia mimpi tau. Kematianmu adalah benar. Kamu sudah meninggalkan dunia. Kamu sudah berada dalam liang lahat yang sempit ini. Ketahuilah, wahai fulan bin fulana. Ingatlah janji-janjimu ketika kamu di dunia ini dahulu, iaitu ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kematianmu yang benar. Lubang kubur adalah benar. Siksa kubur benar. Nikmat kubur benar. Wahai fulan bin fulana, sebentar lagi akan datang 2 malaikat menyoal kepadamu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar, kerana keduanya adalah makhluk Allah seperti mana kamu juga. Adalah keduanya itu ialah malaikat Munkar dan Nakir, diwakilkan Allah Ta'ala untuk menyoal kepadamu. Apabila disoalnya keduanya itu kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka aina qiblatuka wa man ikhwanuk. Jawablah dengan lisan yang fasih, dengan i'tikad yang sahih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Jawabkan. Ini telkin untuk siapa? Untuk manfaat untuk si mayat ke? Untuk orang hadirin? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Munkar Nakir. Kok Munkar Nakir? Yelah Munkar Nakir tengah tunggu, tengah ngenteni harap ditakon. Nak tanya. Munkar Nakir tengah tunggu. Baca Ihya Ulumuddin, bahagian mayat ada sebut ini ya. Imam Ghazali ada tukilkan. Ketika Pak Haji ni baca telkin, Munkar Nakir dia cakap dengan member dia. Baru nak tanya kok Pak Haji ni dah ajarkan, takkan dia tak boleh jawab. Sudahlah tak payah tanyalah. Fadilat telkin bukan hanya membantu mayat untuk menjawab soal kubur. Fadilat telkin membuat mayat tak kena soal kubur. Kalau gitu senanglah kau baca telkin aja tak kena soal kubur. Bahagian masing-masing. Kau tak suka ke? Yang orang dengar gitu aja macam mana tak suka kan? Kau tak suka ke? Kenapa? Kau confirm boleh jawab ke? Alhamdulillah kita mazhab Syafi'i, kita sunat telkin mayat ya. Dan jangan lupa azan ya. Dan letakkan mayat kat bawah sebelum tutup dengan papan long, azankan bapak kita macam dulu bapak kita azankan kita. Azan hampir dekat-dekat ini kepala mayat lah ya, dah terletak, dah letak dan ngadap kiblat itu kan. Kita ngadap dia, kita ngadap muka dia lah ni. Kita dekat atas sini kan. Azan kat telinga kanan dia, kita ke bawah sikit, isyarat untuk telinga kiri dia ikamatkan. Allah sayupnya di antara bang paling sayup ialah bang dalam kubur. Bangkan bapak kita. Allah, sedih sekali. Bangkan bapak kita. Allah ya. Dah bangkan kat itu telkin. Jadi telkin ni bukan hanya membantu mayat untuk menjawab soal kubur, membantu mayat tak kena soal kubur. Tak kena soal kubur ya. Itu.
Kata kau lah, kalau kau rasa kau boleh jawab, kau jawablah. Ya, nah, aku dah belajar berapa lama, tak kena soal. Aku dah siap ni. Kata kau pandai, kau bijak, kau jawab dalam kubur. Kau suka nak bicara dengan mungkar nakir? Ya tidak. Kalau kita takut, kita takut. Lepas tu soal apa baca talqin mayat. Penting ya. Baca talqin mayat ini ya, untuk apa? Keselamatan, untuk keselamatan kita. Jangan tak baca talqin mayat. Penting ya baca talqin mayat. Jawab soal kubur pulanya ya. Soal kubur jawabnya dengan amalan kita. Betul tak? Maka berbagai-bagai cara mayat menjawab soal kubur. Dengan amalannya. Salah satu dengan berkat amalannya, Allah gerakkan Pak Imam ni tadi baca talqin, dia tak kena soal kubur. Betul tak? Yang ada dengan amalannya, pasal dia baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, tak kena soal kubur. Habib Kazim selalu cerita, ada satu orang meninggal dunia. Mayat, orang perempuan salihah. Dia meninggal dunia, dia tahu lepas 7 langkah, mungkar nakir akan datang. Dia dah standby nak jawab ni akak ni. Oi, berani. Tengah standby. Dia kira 7, dia standby. Kau tak datang. Orang tekan yo, mungkar nakir apa orang ditakoni. Dalam kubur dia tak cakap Jawa, dia cakap Arab semua Melaka. Belum sampai bila dia nak tanya. Sampai 1 jam. Tunggu sampai 4 jam. Mana dia tahu 4 jam, 3 jam? Dia ada pakai jam ke? Mayat lebih faham daripada kita. Dia punya ilmu lebih faham daripada kita. Dah 4 jam. Dia dah terdiam kaku gini ngadap kiblat. Dan nak rimas pakai kapan dari tadi kan Allah. Dalam diri rimas gitu dia kuit kaki dia. Boleh bergerak lah. Aku tadi dah mati kok boleh bergerak. Saya badan boleh bergerak. Aku dah mati ke belum? Kata aku dah mati, aku tahu nampak dah macam mana kecabut nyawa semua dia tahu. Apa pasal boleh bergerak? Dia tak tahu yang bergerak ni bukan jasad, roh. Dia paling sini saja dia cuba nak ngingsut sikit aja terbuka 70 hasta. Paling sini terbuka 70 hasta. Tidak terbuka 70 hasta kecuali sudah clear soal kubur. Maka dia pun tengok. Dia dah terbuka semua, dia tengok baju dia dah cantik. Rohnya, jasad dah tinggal. Jasad dah tinggal ya. Maka dia tengok ada taman. Ada orang perempuan 2 kat situ. Dia pun tanya. Sedari akak topang tanya boleh. Ada apa kak? Agaknya begitu lebih kurang dialognya lah ya. Akak ni baru mati. Akak tunggu sampai 4 jam tak ada soal kubur. Apa pasal? Ketawa dulu ni ketawakan dia. Akak tak tahu kalau masuk departmen ni memang tak ada soal kubur kak. Oh ya. Apa amalan kakak? Kakak tak ada amalan apa-apa kecuali disebut ahli keluarga Muhammad. Semua tu muslimin muslimat masuk dalam situ. Kalau nak Muhammad tu siapa? Muhammad tu kepada muslimin dan muslimat semua. Nabi kepada muslimin dan muslimat. Kau sebut Allahumma salli ala Muhammad, kau sebut Allah, kau sebut Muhammad. Kau sebut Nabi bagi muslimin dan muslimat. Kau sebut Nabi yang mengajarkan kita kiblat Kaabah Baitullah. Clear. Clear. Dapat 2 kalimat syahadat aja kan dah cukup kan? Dah clear, dah jawab pasal hayatnya. Ada 2 orang sahabat berjanji kalau salah satu mati, yang satu bantu ya, hadiahkan Quran, bacaan apa semua, doakan. Ayolah. Salah satu mati. Yang satu ni tunaikan janjinya, bacakan semua. Lepas tahun mimpi kawan dia, apa khabar kau? Macam mana kau mengalami kematian? Aku mengalami kematian yang aneh. Apa saya? Pasal aku mati dalam tidur. Sebab itu orang mati dalam tidur kadang rahmat. Dia tak tahu. Tak tahu ceria mata. Kat mana aku ni? Kat mana aku ni? Tak tahu. Tak tahu yang ada. Aku mati dalam tidur. Aku nak tidur dah baca semua gelap. Aku lelap. Sekali aku buka mata aku ingatkan tengah malam. Rupanya tengah kubur. Dalam perut kubur. Bagaimana dia bangun tidur, dia baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku selepas matikan aku. Kepadanya kami kembali. Aku baca Alhamdulillahillazi ahyana. Dan mayat dia baca doa-doa angkat maki kubur. Dan terus siwakkan. Aku dah beraba cari siwak tak ada. Tiba-tiba aku nampak 2 lembaga. Terperanjat aku. Kau siapa? Kami mungkar nakir. Kau dah mati, kau dalam kubur. Aku panik, aku panggilan aku Abdul Rahman. Abdul Rahman pun dah tak ada. Kau dengan kamu dengan kami saja.
Aku panik, aku baca lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Macam orang kata melata-latakan siapa sebut itu, sebut ini ya. Allah begitu ya. Aku baca lagi. Malaikat bilang sudah. Wis orang apa? Dah sudah. Kita datangi nak tanya kau, siapa Tuhan kau senamanya. Kau sebut alhamdulillah, kau sebut nama Tuhan kau. Nak tanya tentang Nabi kau dah buat sunat Nabi kau teraba-raba tadi kau cari siwak kan? Siwak tu sunah Nabi-mu. Sudahlah, kira dah jawab lah ni. Dah jawab. Terus kubur aku dibukakan. Dia punya jawab macam mana dengan meraba siwak. Dengan baca, dia punya jawab soal kubur dengan baca doa bangun tidur dan meraba siwak. Itu dia punya jawab soal kubur. Itulah amalan dia amalkan sampai mati. Itu amalan yang dipakai untuk jawab soal kubur. Dengan dia sebut itu, dah dijawab sebelum ditanya. Jadi kalau kau kat dunia kau ingat Allah, kau ingat Rasulullah, kau ingat kiblat, kau ingat muslimin mukminin, kau ingat Quran, kau dah jawab sebelum ditanya, maka tinggal hanya tunggu soalan saja, jawapannya dah ada. Kalau kau tak ingat, walau kau dah tahu soalan, jawapannya tak ada, tak boleh jawab. Gitu ya. Macam-macam je cara orang jawab soal kubur ya. Macam-macam. Ada satu orang Badui. Orang Badui ni PL dia suka take advantage tau. Suka ambil kesempatan. Sampai sekarang orang Badui ni, kalau kat Darul Mustafa, orang Badui ni lain pesen dia macam orang asli tapi dia ada sikit moden. Bukan yang macam orang asli dah moden sikit lah sekarang ni. Kan dengan zaman Nabi kan macam-macam dia kan, kencing kat masjid, apa-apa semua. Sampai sekarang dia kalau sampai Tarim, dia tengok Habib Umar ceramah. Kita kalau pergi ziarah Nabi Hud nanti banyak dia keluar. Orang-orang dusun ni kita bilang lah. Kita tengok dia heran. Dia tengok kita pun heran. Dia tak patut tengok muka-muka orang Jawa. Tengok kita pun heran, kita tengok dia heran. Sama saling heran. Nanti dia jual akar-akar kayu. Begitu orang-orang Badui ni. Kali ada Badui ni. Dia tengah, kita bilang kat Darul Mustafa, kalau ada Badui ya. Tengah Habib Umar ceramah gini, Habib duduk depan sini. Dia tengok orang seronok, dia datang. Dia duduk tengah-tengah sini ada Habib. Nanti Habib cakap apa geli hati, dia ketawa ngekek-ngekek. Kadang nanti dia saking kan seronok dengan ceramah, tengah-tengah orang dia baring gini. Dia tak peduli ada Habib ke ulama ke, Habib ni diamkan aja. Senyum ke tidak, apa pun tidak, diamkan aja. Tak ada nak apa, dah memang begitu. Dan dia bukan buat benda haram kan. Dia suka biola. Begitu. Dia tak ada tata krama. Tak tahu tata cara begitu. Ni Badui satu hari dia tengah baca syair. Setengah Badui bahasa Arab dia lain macam kita tau. Setengah Badui pula bahasa Arab dia fusha. Sampai sekarang yang ada kalau cakap dengan Habib Umar sepanjang cakap pantun. Daripada awal datang sampai balik dia tak ada cakap. Apa Habib Umar cakap dengan semua jawab pakai pantun sampai balik spontan dia boleh pantun. Orang Badui ni. Dia punya mahir bahasa. Maka orang Badui tengah baca ungkapan-ungkapan syair dia di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Datang Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi ni cucu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Datang Badui ni nampak, ni ada Sayyidina Abdullah. Dia nak menggunakan Habib ni, nak take advantage. Dia terus tak baca syair dia, kasidah dia tak baca. Sayyidina Abdullah Ba'alawi bilang, wahai fulan, bacalah. Aku tadi terdengar sebahagian, aku suka, bacalah. Boleh, kau nak baca dengan syarat. Tak pasang syarat. Apa syaratnya? Kau doakan aku masuk syurga. Allah pandai pula. Dia tahu ini wali Allah, doanya kabul. Kau doakan aku masuk syurga. Baik, saya nak Allah bagi doakan. Doakan masuk syurga, dia baca lagi. Dan semua baca, dia berhenti lagi. Oi, aku dah doakan apa baca? Apa sebab kau berhenti? Kau dah doakan aku masuk syurga, maka bikin apa aku masih kat dunia? Doakan aku pasal aku dapat masuk syurga. Saya nak Allah bilang, kalau aku doakan kau mati tau. Itu yang aku tunggu. Allah. Doa. InsyaAllah sampaikan dia pada janji yang dah aku mintakan tadi. Terus jatuh mati. Sayyidina Allah Ba'alawi yang kendalikan jenazah dia semua atas kubur dia. Lepas ke bumi, Sayyidina Allah dikasyaf wali Allah. Tengok mayat dia dalam kubur. Sayyidina Allah Ba'alawi ni mukanya berubah-ubah. Macam nak tergeram, macam nak terketawa. Orang bilang, kenapa? Apa hal dia dalam kubur? Ini Badui-Badui juga. Dia pakai nama aku dalam kubur. Malaikat tanya, man rabbuka? Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka? Abdullah Ba'alawi. Semua. Saya cakap begini, ada orang bilang, itu syirik. Mana pula Tuhan kau Abdullah Ba'alawi? Kau tak faham. Yang dia cakap ni dengan malaikat. Malaikat tahu, malaikat utusan Allah. Allah lagi maha mengetahui. Dia bukan cakap dengan kau. Kalau dengan kau memang tak boleh.
Ini disangkingkan paniknya, macam tadilah sangkingkan paniknya apa baca apa alhamdulillah ladzi ahyana, disangkingkan paniknya disebut nama toke dia. Malaikat faham, oh dia orang Abdullah Ba'alawi, mana etikadnya marabka sama dengan Rabbnya Abdullah Ba'alawi, wa man nabika sama dengan nabinya Abdullah Ba'alawi. Itu maksud dia, bukan dia bilang Abdullah Ba'alawi Tuhan aku, Muhammad Tuhan aku. Semua dia refer. Macam gitulah orang-orang kita di Malaysia kalau pergi Hadramaut, pergi Tarim, sampai San'a, orang immigration tanya, semua dibantai Habib Umar. Kaif halakum, kaif rihlah? Masih ta'ab, mafi syekh. Macam mana perjalanan? Tak ada penat, tak ada apa? Habib Umar. Semua dia pergi hentam Habib Umar. Kadang-kadang bawa benda berat pun tanya, HV ada apa benda tanya immigration? Habib Umar. Tak Habib Umar dalam beg dia kan. Sampai ketawa, orang immigration ketawa. Okay, jalanlah. Semua nama Habib Umar, jalan pula. Allah. Bukan dia bilang dalam, dia tak tahu dan dia panik. Dia main sebut Habib Umar Darul Mustafa, Habib Umar Darul Mustafa. Itu aja kau sebut. Semua dipantaikan Habib Umar Darul Mustafa, Habib Umar Darul Mustafa. Clear pula. Tak tahu dibawa dadah ke tidak. Kan orang clear juga. Tak periksa ketawa, anak tu ketawa. Habib Umar khalas Habib Umar. Semua dia pantaikan Habib Umar. Badui gitu. Jadi orang cara kau cinta siapa? Menjadi kecintaanmu tu jadi jawapan kubur. Kecintaanmu tu jadi jawapan soalan dalam kubur. Ya kalau ditanya malaikat, kau panik, kau tak tahu, apa kau tahu tentang lelaki ni, tentang Nabi Muhammad? Kalau yang tahu akan jawab, namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib, sampai berapa dia tahu. Lahir di Mekah, wafat di Madinah, utusan Allah. Malaikat puas hati, clear. Kau sangkingkan panik, kau tak tahu, nasib baik aku ingat. Aku selalu hadir. Kau baca depan malaikat. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Allah, malaikat jawab nanti ya. Apa? Boleh. Itu pun kan sifat Nabi Muhammad kita. Itu kan sifat Nabi Muhammad kita. Kau jawab. Dia terima. Kau baca berjanji dalam barzakh. Begitu ya. Allah. Semua tu itu macam-macam cara orang jawab soal kubur. Sebab yang menjawab amalannya. Maka amalan kan macam-macam amalan. Maka terjawab dengan berbagai-bagai cara gaya menurut berbagai-bagai cara amalan. Maka jangan tak ada amalan. Jangan tak ada tekun pada amalan, ya. Betul. Kalau dengar begini ada harapan juga ya, sebab kita kan macam mana kalau malaikat tanya nak jawab, harap ya Allah mudahkanlah urusan kami dalam kubur ya Allah. Baik. Mengkuburkan mayat dan soalan kubur. Setelah si mayat itu diletakkan di liang kubur, maka adalah sunat bagi orang yang meletakkan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kalau kita nak pegang mayat ya, nak angkat mayat semua tu, baca jangan lupa ini dua bacaan. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad, janganlah kau azabkan ini mayat. Apapun kita nak buka mayat, Allahumma bihaqqi Muhammad, nak tengok wajahnya, nak mandikan dia, nak pegang Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib. Nak angkat, nak alih Bismillahirrahmanirrahim. Nak angkat dari rumah, dari tempat mandi, tempat kafan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kafan nak angkat taruh atas usungan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari usungan dah tabung pacai nak angkat semua, nak masukkan ben, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ben nak turunkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nak masukkan liang lahat, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan juga atas millah, jalan syariatnya Rasulullah, ya. Kita begitu ayat ya. Dan janganlah kau sentuh mayat kalau kau orang ahli dosa. Cemar pada mayat. Dan nak hilang cemar macam mana? Cabut mayat. Dia buat dosa ke? Bukan dia buat dosa lantaran kita. Walau mak kita sekalipun. Adik kita balik, adik kita pula kita tahulah dia tak tentu arah punya. Jangan terus menepuk, ibu, saya dah terlambat. Oh, drama kan? Macam drama tu, drama tu pakcik itu, pakcik apa namanya? Pak kubur tu kan? Buat kubur tu kampung dia mati tua-tua tahu orang, mati terbeliak, mati ada ulat semua tu ya. Cerita tu ya. Cerita tu drama begitu ya. Jadi kalau adik kita teruk sekalipun dia balik mak dah meninggal, kalau kita teruk sekalipun lah, jangan terus terpa mayat mak.
ambil sembahyang, kalau perlu mandi, ambil sembahyang tobat 2 rakaat. Kalau belum sembahyang zuhur, sembahyang zuhur, minta ampun Allah Ta'ala, baru pegang mayat mak. Kalau adik kita lah umpamanya yang tak tentu, tak senonoh PL, mak meninggal, adik balik, ambil wuduk dulu. Janganlah ngada-ngada abangnya. Orang tengah kematian, sudah adik, mak kita dah meninggal, Allah Maha Pengampun, dah mari kau ambil sembahyang, kau bersihkan diri kau, mari sama-sama abang sembahyang tu sunat tobat. Abang pun nak tobat pada Allah Ta'ala. Mari, guide adik kita. Jangan kau sembahyang tobat, macamlah abang tak berdosa. Abang kena lebih banyak solat tobat daripada adik, tak sedar. Abang ada dosa ujub, dosa riak. Mari adik kita sama-sama sembahyang sunat tobat. Buat istighfar, pada sayyidul istighfar. Mari kita sama-sama buka mayat mak, insya-Allah selamat. Insya-Allah, ya. Dan kenapa kita pegang mayat ni nak kena baca-baca ya? Sebab mayat dia, mayat tau. Dah jadi mayat lain tau. Walau anak kita, walau isteri kita, ada yang namanya badi mayat, sawan mayat. Orang dulu ada sawan mayat, ada sawan pengantin. Pengantin pun budak-budak kecil tak boleh masuk bilik pengantin. Sebab pengantin dulu suci-suci. Pengantin jantannya suci, pengantin perempuannya suci. Setan tak suka. Maka hari dia kahwin tu setan buat kacau. Setan buat kacau. Ada yang tersampuk, ada yang kena gini. Begitu. Sekarang dan boncengan motor, datang dah tak puas tu nak kacau pun. Aku dah kacau sepanjang 2 tahun, aku dah kacau dia boncengan motor, pergi tengok wayang sama-sama. Dah tak payahlah. Usah nak sampuk-sampukkan budak, aku tak payah umpamanya ya. Mayat pun begitu. Mayat ya. Kita tak kuat semangat kita bilang tak itu. Nak pegang mayat, paling nak buka mayat bersama paling tidak auzubillahi minasyaitanir rajim, selawatlah paling tidak, apa pun lah kau bacalah, bismillah lah paling tidaklah ya. Orang tak biasa dia buka mayat, tengok mayat senyum dengan dia. Sakit, demam, kena sawan mayat. Kalau tak biasa jangan. Jangan. Kalau orang belum lemah semangat nak buka mayat, tak orang bukakan, kau tengok. Tak biasa kalau orang yang ada kan sudah ada marahnya sendiri. Penghabisan surat tabur percaya, tak nak. Yang ada takut tau mayat. Jangan dipaksa. Ini sepupu awak sendiri ni, sepupu awak. Jangan dipaksa. Kalau dia tak nak tu, jangan tak nak. Dah jadi mayat dah lain tau. Dah bukan orang biasa. Dan kau ingat ketika dia nak meninggal, banyak syaitan datang. 7 gelombang tau. Satu gelombang 70,000 tau. 70,000. Jadi dah meninggal dunia, syaitan tak dapat goda dia lagi kan. Mana syaitan tu? Masih berkeliaran. Dia kacau yang masih hidup. Begitu ya. Satu orang nampak macam-macam ya. Lepas tu baca, satu biar untuk mayat itu, satu baca biar kita dosa kita tak cemar pergi sama dia. Satu baca biar kita pun tak kena ada pendinding ya. Ada pendinding itu tentang mayat ya. Jadi tentang mayat kita tak boleh macam biarkan dia begitu, tak boleh ya. Orang yang hampir dengan kubur itu hendaklah mengepal 3 ketul tanah dan meletakkannya dalam kubur itu. Seraya membaca pada kali yang pertama minha khalaqnakum. Iaitu daripadanya, iaitu daripada tanah kami ciptakan kamu. Pada kali kepal yang kedua wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kamu akan kembali, kamu dikembalikan. Dan pada kali ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan membangkitkan kamu, mengeluarkan kamu untuk kali berikutnya, untuk sekali lagi. Baca dekat kepal. Yaumil akhir hari hisab. Seorang dah dihisab, dah ditimbang, kok tak ada amalannya, sikit saja amalannya, habis ada amalannya. Allah bilang cari lagi dalam perbendaharaan dia kalau ada apa lagi. Cari-cari ada satu kantong kecil, satu paket kecil. Timbang. Dia taruh timbang jadi berat, dosanya jadi melayang. Apa tu? Buka, tengok dalam kantong tu apa. Dia buka sekepal tanah. Dia ada pengkebumian, dia ikut. Kalau sekepal 2 kepal tanah saja boleh begitu, ini kan pula yang cangkul, yang gali kubur. So fadilatnya ya. Jadi kalau kita paling tidak sekepal tanah lah kita taruhkan bawah. Begitu ya. Kita taruhkan. Bacakan untuk dia semua ya. Dan turunkan tanah ke kubur, gali kubur dan turunkan tanah ke dalam liang kubur itu. Sunat dengan pakai alat, cangkul ke apa ke, biar cepat. Jangan dengan tangan, tak bagus. Lambat. Kan ada pakai tangan kan, pakai tangan
bawa segenggam-segenggam semua. Anak muridnya bawa semua. Bila nak habis, Allah, tuan gurunya semua ambil sekepal. Lama nak habis sekepal seorang gitu. Pakai cangkul, pakai apa? Biar cepat. Nah, kau nak potonglah dengan cangkul ke, paling tidak dengan sekepal. Tidak afdal pakai tangan. Sunat pakai peralatan. Pakai jentera boleh tak? Kasar kurang halus ya. Lepas itu mandi mayat je. Kalau dah Hadramaut kan mereka ikut apa semua pakai sunnah ya. Sampai sekarang Tom dia tak pakai hos tau. Masih pakai baldi. Air campur kafur baru, air campur bidara, air putih biasa, air campur kafur barus. Kalau jadi kena meninggal, nanti bawa baldi besar, mereka ada baldi mandi mayat. Bikin air mandiannya semua. Tertib pakai gayung, masih pakai gayung lagi. Mereka tak pakai hos pun. Mereka ini kan kena mayat disuruh lembuti, disuruh halusi. Maka begitu mereka punya cara. Sampai sekarang mereka kalau mandi mayat masih begitu caranya ya. Lagi kubur pakai cangkul boleh, tapi pakai jentera tu agak kasar lah. Sekarang macam mana ya, dah zamannya begini ya. Baik. Kemudian barulah ditimbuskan tanah ke dalam kubur itu sedikit demi sedikit dengan perlahan-lahan. Apabila kubur itu didatakan, maka adalah orang ramai hadir tunggu sebentar di kubur untuk membaca Quran sambil memohon istighfar untuk si mayat dan mendoakan baginya agar dikurniakan Allah ketetapan. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Wa sabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Itu penutup talqin kan? Orang lain pun amin. Itu doanya tu. Doa untuk semayat biar tetap. Allah Ta'ala tetapkan kau dengan bicaramu. Allah tetapkan kau dengan bicaramu. Dengan bicara yang tetap. Dengan bicara yang tetap. Kita mintakan itu ya. Sunat ya. Kebumikan mayat dah kita bilang bang itu semua tadi. Bukan bang atas kubur. Dah tanah naik. Dalam tu mayat belum dikambos tu. Di bang ya. Dan bawa air. Bukan dah siap ke bumi baru air satu kendi. Kesat air mata. Bukan air satu kendi, air 3 baldi. Dah 3 suku, tanah dah 3 suku, giros air 1 baldi. Jadi tanah yang bawah tu mendak dan dapat. Dekat ke atas lagi dah penuh, giros 1 baldi lagi. Dan biar tanahnya tu mampan, kalau malam ada haiwan pun tak digali oleh haiwan. Dan biar apa, kalau baunya pun tak naik, jadi macam simen lah gitu kan, tanah dah kena air. Dan biar sejuk, sempena sejuk mayat tu dalam kubur. Ya. Dah taruh tanah, dah naikkan tu semua, sejengkal atas ratakan, sejengkal atas meratakan, air lagi satu baldi lagi ya. Terus tanahnya kering dah jadi macam simen gitu. Dah kering keras gitu. Lagi negeri Arab. Kalau tak begitu, ditiup angin terbangan debu-debu tanahnya itu ya. Sunatnya bukan 1 kendi, 3 baldi. 3 baldi ya. Mereka pakai minyak tanah lagi. Cirus gitu ya. Mayat biar sejuk kuburnya ya. Baik. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi, yakni si mayat itu sedang disoal oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir yang merupakan ujian besar bagi si mayat yang sedang dalam kubur. Menurut sebuah berita asar, kedua malaikat itu akan menanyai mayat itu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang dikurniakan Allah Ta'ala ketetapan di waktu itu akan menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Akan tetapi orang disesatkan Allah Ta'ala akan bingung dan ragu-ragu sebagaimana keadaannya di waktu hidup di dunia dahulu, penuh dengan keraguan dan kesesatan, ataupun senantiasa meringankan perintah-perintah Allah serta melakukan segala larangannya. Maka dia akan berkata, aku tak tahu. Pentungnya terus. Ditanya, apakah tahu tentang lelaki ini? Dah jawab 5 soalan. Ditanya, apakah tahu tentang lelaki itu? Sayyidina Muhammad. Aku tak tahu. Kalau tanya apa Sayyidina Muhammad, nanti dia jawab, aku biasa dengar orang kata tak boleh keluar mulutnya. Tak kenal Nabi Muhammad, tak pernah hadir maulid, dia bilang bid'ah.
Takkan boleh nak keluar. Silap-silap malaikat tanya sebut Nabi Muhammad, bid'ah. Mana boleh? Agaknya lah. Sebab dia kan suka dengan Nabi Muhammad, dia sebut bid'ah. Tengoklah, kalau kau boleh berani, kau bid'ahkanlah dengan malaikat. Begitu ya. Ini kapan saya pernah cakap begini, orang rakam. Mana ada malaikat jawab bid'ah? Aku bukan bilang malaikat tanya kau bid'ah. Aku perling kau. Sebab kalau orang cakap sebut nama Nabi Muhammad aja, selawat Nabi aja, bid'ah. Sambil cakap sambil selawat, kau bilang bid'ah. Sambil nak bang selawat, bid'ah. Lepas sembahyang salam-salam baca selawat, bid'ah. Habis apa yang Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah punya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Macamlah aku boleh bilang bid'ah. Cakapanmu tu bid'ah. Begitu ya. Jadi apa dia tanya tentang laki-laki ni, yang kenal Nabi akan jawab. Itu hadir majlis maulid. Jadi kau dengar akhlak Nabi, sikap Nabi, kau cerita, malaikat aku pernah dengar hadir kuliah maulid, ustaz tu cakap Nabi Muhammad begini. Jawab. Baik. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih. Maka ketika itu pula kedua malaikat tadi akan memukulnya, menyempitkan kuburnya serta memenuhi kuburnya dengan berbagai-bagai azab dan siksa. Allah ya. Dalam kubur ya. Setiap yang mati akan merasa himpitan kubur. Sama ada seperti ibu kepit anak ataupun betul-betul himpit. Kepitan yang seperti kepitan ibu ataupun himpitan yang selisih, rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Nabi kebumikan satu jenazah, kemudian Nabi nangis, kemudian Nabi senyum. Sebab bertanya kenapa reaksi Nabi begitu. Nabi mengatakan tadi mayat tu kena kepit, dia menjerit, maka dia takut, maka Nabi nangis. Rupanya kubur lepaskan macam kepitan ibu, maka mayat tu pun lega, maka aku ketawa. Siapa tu? Siti Zainab, anak Nabi. Anak Nabi pun kena, tapi bukan kena hempit ya, kena kepit. Pun takut, mayat tu takut. Nabi nangis, takut kalau anaknya kena siksa kubur. Tak kena siksa kubur ya. Allah. Dan kubur semua kita akan masuk ya. Aku serah padamu diriku yang penuh dosa ini. Dosa banyak, ya Allah ampunkan dosa. Yang memberatkan kita nak mati pasal apa tahu? Takut dosa banyak, dia minta ampun. Takut tak ada amal, dia sedar. Satu yang memberatkan kita nak mati pasal apa tahu? Tak nak pisah dengan harta. Tu tak boleh tidak. Kau kena kikis daripada sekarang hatimu terhadap harta. Satu lagi yang buat kita tak nak mati, wegah nak mati pasal apa tahu? Tengok anak kita kecil-kecil. Anak kita 4-5 tahun aku mati, anak aku jadi yatim. Kau jangan bimbang. Engkau dengan anak-anak engkau semua Allah yang punya. Sekarang pun anak-anak kita ya, bukan kita yang kasih dia makan tau. Bukan kita yang pelihara dia tau. Bukan kita yang protek dia. Allah, semuanya Allah, bukan kau. Kau hanya laksanakan tugas sebagai bapa. Ketika dia masih ada bapa, Allah masih kasih makan, Allah kasih dia perlindungan. Takkan dia tak ada bapa, Allah Ta'ala tak jaga dia. Allah, kau serah. Anak kau pun makhluk Allah, di bawah kendalian Allah Ta'ala. Kau serah. Sekali sekarang kau tengok anak kau yang kecil-kecil, bersiap sedia kau mati, anak kau masih kecil. Kau tengok anak kau masih kecil-kecil, ya Allah, kalau aku diambil olehmu, anak aku serah padamu, ya Allah. Sekarang juga kau dah pelihara dia, ya Allah. Lepas aku mati, kau pelihara anak aku, ahli keluarga aku, ya Allah. Aku serah, ya Allah, aku serah. Begitu ya. Dan dari sekarang dah biar bual sama isteri, dah boleh cakap. Bang, kalau awak meninggal, kalau saya meninggal, bang, awak buat begini-begini. Isteri kita pun kita bilang, kalau saya meninggal dulu, awak jaga baik-baik anak, jaga diri baik-baik, takwa kepada Allah, kuatkan hati, jangan asyik menangis. Ingat Allah dengan isteri kita. Kalau awak meninggal dulu, saya tahulah apa nak buat. Apa? tahulah apa nak buat. Begitu ya. Tu apa? Dah mulai bincang kematian. Kita baru-baru cakap kematian isteri kita. Awak ni kenapa cakap begini? Nanti dia nangis ke saya. Mata jangan cakap begini. Kena cakap. Selalu dah cakap. Antara kita siapalah meninggalkan siapa dulu, kena cakap selalu. Dah dari muda-muda dah kena cakap, meninggalkan pula dah umur-umur macam kita. Kena cakap ya. Dulu saya dengan almarhumah isteri selalu bincang. Kalau saya mati dulu, anak macam mana begini-begini.
Kalau awak mati dulu macam mana? Awak jangan bimbangkan saya. Malaikat datang, awak jangan bimbangkan saya. Serahkan, mudah-mudahan saya jaga diri saya. Yang ada orang tak nak mati macam nanti isteri aku macam mana, suami aku macam mana, aku nak jaga dia, aku nak jaga. Awak jangan bimbangkan saya. Awak ngadap Allah. Awak jangan bimbangkan saya sikit pun. Awak jangan bimbangkan anak pun. Allah jaga anak kita sama-sama. InsyaAllah saya akan jaga anak baik-baik. Awak jangan bimbangkan. Sebutkan gitu. Gitu ya. Baik. Dan kena belajar talqin mayat ya. Walau bahasa Melayu pun kena sentiasa standby ya. Yang bahasa Arabnya ambil Majmu' Syarif yang tentang siapa nama, siapa Tuhanmu apa semua tu, kita syarah dalam bahasa Melayu kita. Baca talqin mayat. Mak kita meninggal, bapak kita meninggal, tak ada orang yang paling afdal bacakan kepada kita. Dan baca talqin mayat tu paling sedih kalau baca untuk mak kita, bapak kita, isteri kita. Orang yang selalu kita panggil, bual-bual, cakap, ini kita cakap dia kubur, dia dah kat dalam, aku kat luar. Dia cakap dengan talqin mayat dengan mak. Jangan kau macam talqin mayat, wahai Fatimah binti Hasan. Kau panggil mak kau Fatimah binti Hasan ke? Mak lah. Wahai ibuku, wahai mak Fatimah binti Aminah. Mak dalam kubur, mak dah meninggal, mak jangan takut, malaikat datang, mak jawab, mak. Dengan isteri pun gitu. Awak jangan takut, nanti malaikat datang. Macam awak cakap dengan dia tiap malam, bual dengan dia, begitulah awak pesan dengan dia. Penghabisan punya pesanan. Pasti waktunya akan datang satu hari. Tak awak tinggalkan dia, dia tinggalkan awak. Kena siap sedia. Kena siap sedia semua itu, bab kematian. Kena jaga-jaga bab kematian senantiasa ya, kena senantiasa bab kematian kena sebutkan. Nanti mayat ni semua dia dah habis jawab soal kubur. Nanti diajakkan jalan atas satu titian kecil. Dia tengok bawah tu ada lubang api neraka. Malaikat bilang, kalau kau tak dapat jawab, di situ tempat kau tadi. Pasal kau dapat jawab untuk mini sirat ya. Maka ini tempat kau, kubur ni diluaskan 70 hasta, 70 hasta. Tengok jasad dia dah tergolek. Dia dah pakai baju lawa. Kalau dia orang jahat, di situ juga kuburnya terpelesuk 70 hasta, 70 sampai sekarang kena pukul. Allah, begitu ya. Terus kuburnya jadi oven, api atas keliling simpan. Allah, jadi lubang api neraka. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang baik, kuburnya dah diluaskan, dapat jual kubur, dah pakai persalinan, pakaian, dikasih makan, kasih minum, hilang dahaganya semua, hilang takutnya. Selamat ketika itu, selamatlah yang berikutnya. Yang berikutnya lagi susah tau. Susah pertama, sakaratul maut. Susah kedua, kubur. Susah ketiga, bangkit mahsyar. Susah ketiga, hisab, dapat pencatatan. Mudah yang ini, yang berikut yang lagi susah akan lagi mudah. Mahsyar, pakai berapa minit saya kasi macam antara zuhur dengan asar. Sirat macam kilat menyambar. Hisab hanya tunjuk saja, lagi mudah. Bendanya lagi besar tapi lagi mudah. Lebih mudah daripada dia punya hari pertama dia mati tu. Begitu ya. Dia dah jawab dah apa semua, dah diluaskan kuburnya. Dia tanya malaikat, dah settle semua? Aku balik ya? Tak boleh, kau dah mati. Aku nak macam-macam dikemukakan alasan. Habis anak aku siapa nak ambil pergi sekolah? Isteri aku tak tahu apa-apa, aku kena gaji untuk dia. Habis mak aku siapa nak kasih makan ubat? Bapak aku siapa nak hantar pergi klinik? Aku kena balik lah, ni kerja aku. Kau dah mati, mereka semua jaga. Aku nak balik. Pergi nak balik. Yang dah selamat tau. Yang selamat ni. Dia kata dia sedih masih orang dunia lagi. Tiba-tiba datang. Kau siapa? Cantik satu lembaga. Aku salatmu, aku akan menemanimu. Kau tenang ya? Terus dia tenang. Datang lagi. Nur, siapa? Aku Quranmu. Kan kita baca dalam doa khatam, afil kabri mu'nisa, dalam kubur menjadi penenang bagi kita, bagi teman kita. Kita begitu ya. Sama-sama ada satu lembaga nak attack dia. Tahu ada lembaga lain pula halang. Apa ni kecoh-kecoh. Ini tadi dosamu masih memberatkanmu lagi. Tapi ini ada amalanmu yang menangkis siksa ini. Begitu ya. Allah. Itu cerita kubur ya, cerita kubur. Semua kita akan alami ya. Sekarang kita setakat ilmu yakin. Dengan ilmu kita yakin.
Satu hari nanti ainul yakin kita akan nampak. Bahkan haqqul yakin kita mengalami sendiri ya. Semua saudara mara kita yang dah meninggal semua dah alami yang kita cakap tadi. Nanti dia dah settle, dia nak rehat, semua tengah rehat dengan bunyi gemuruh. Apa tu? Saudara mara kau dah standby nak jumpa kau. Bapaknya, abangnya, akaknya yang dah meninggal semua. Tapi mereka bilang, tak apalah, dia baru mati, kasi dia rehat dulu. Beri penat, rehat dulu. Dah settle, baru tanya. Tanya khabar macam-macam. Dia baru masuk, dia baru daripada dari dunia. Apa khabar Fulan? Fulan dah kahwin? Dah anak banyak dah. Sampai ditanya apa tahu? Kucing kita masih hidup tak? Ada semua dalam hadis. Kucing dah lama mati. Kucing dia tanya. Nanti dia tanya, isteri aku kahwin lain tak? Belum. Dalam hati dia, alhamdulillah. Kalau dah kahwin, dia rela. Dan awal mula, di antara awal mula yang mayat minta pada Allah ketika dia sudah mati, dia minta pasangan dia lekas kahwin. Kalau yang perempuan akan minta sungguh-sungguh dari lubuk kalbu. Sebab dia tahu keperluan suami dia, anak layan makan ke, apa ke, tak sama dengan isteri punya keperluan dia terhadap isteri. Dia tahu dan dia tahu dunia tu bahaya dan dia takut laki dia tu haji lama-lama jadi keji. Ya? Dia takut, ya Allah, kahwinkan. Macam kalau isteri mati lekas kahwin ni kesian tau, dalam kubur dia sedih kalau awak tak kahwin. Dia meninggal kahwin. Itu menjadi adat kiai-kiai kalau kita kematian pada hari mati sebut kahwin dia, jangan lambat kahwin, lekas kahwin. Imam Abu Hanifah depan mayat isteri dia angkat nikah. Dia tak nak jadi status dia bujang. Begitu ya, kahwin. Kalau si laki-laki pula dia doa, ya Allah ganti isteriku pasangan lain. Tapi dalam hati roh tu, kalau dia tak kahwin pun bagus juga. Kalau isteri kita kahwin sama dengan kita tak? Kalau tulisan Allah Ta'ala, biar dia kahwin lah. Jangan bilang awak jangan kahwin dia, tak boleh. Tulisan Allah Ta'ala, dia kahwin lah. Dia dah terpisah awak dengan dia. Kalau dia kahwin. Boleh jumpa? Bergantung. Ada riwayat Nabi Musa, isteri dia tanya, ya Nabi Musa, kalau kau mati dulu dapatkah aku jumpa, dengan syarat kau jangan kahwin lagi. Jadi mengatakan dia kahwin, suami penghabisan, itulah dia akan jumpa. Ada pula mengatakan suami yang paling baik. Arwah guru kita Ustaz Ahmad San Haji selalu bilang, dengan bini jangan bingking. Kau sayang bini, lemah lembut, baik, kau mati, dia kahwin lain, kau juga ada pilih nanti. Best man win. Betul ya? Yang paling baik yang menang. Nanti akhir akhir dia akan pilih kau juga. Jangan bini bingking. Kau mati, dia kahwin lain, dia tak nak pilih kau nanti. Begitu ya. Kalau dia pilih suami dia yang baru, ya kau jangan bimbang. Kau banyak bidadari, banyak apa semua. Tapi isteri kita sendiri kan lain. Ya. Itu nikmat. Itu semua tulisan Allah Ta'ala. Jangan bilang pasangan kita jangan kahwin. Ya, tak boleh ya. Baik. InsyaAllah akan kita sambung baca sedikit lepas asar ya. Lepas asar.